Saya tanya doktor, mana anak saya? Tu dia cakap. Saya tengok anak saya berbulu lebat. Walaupun apa kata orang, saya akan sayang dia macam anak-anak yang lain juga. Kalau kita sebut terapi matematik, mereka ni ingat, oh kelas tuition. Kita punya konsep kelas ialah one to one. Bila kita makan dekat restoran, ambil masa untuk diorang prepare. Kita perkenalkan menu-menu yang mudah, cepat. Customer dia tak mau tunggu lama-lama. Saya tanya doktor, mana anak saya? Saya cakap. Tu dia cakap. Saya tengok anak saya berbulu lebat juga. Ada satu lagi kemungkinan, dia cakap. Dia lahir tiada lubang hidung. Itulah membuat saya menangis lagi. Di tanah bumi Kenyalang yang masih akrab dengan unsur alam dan kepercayaan mistik, ada 1001 kisah dalam kepelbagaian etniknya yang masih tersimpan kemas. Antara yang menarik perhatian ramai dari dalam dan luar negara, kisah seorang bayi perempuan yang dilahirkan pada 5 hari bulan Mei 2021. Berbulu lebat pada sebahagian besar muka dengan bulu halus hampir seluruh tubuh ketika dilahirkan mengejutkan pasangan Iban, Roland anak Jimbai dan Teresa anak Guntin. Hampir tidak percaya dengan takdir anak kecil ini. Malah ketika menyambut kelahirannya, seorang daripada anggota perubatan jatuh pingsan. Saya Ziza, lepas tu bibi saya keluar. Dia orang masih pandang dekat saya macam ni. Saya buka mata saya, rasa saya ada nampak, tidak nampak. Mungkin sebab bius tu terlalu kuat, saya tidak nampak dia macam berbulu. Saya punya anak ni. Hari sebelah hari tu saya datang lagi cari anak saya. Saya nak tengok. Cari anak saya. Saya tanya doktor, mana anak saya? Saya cakap. Tu dia cakap. Saya tengok anak saya berbulu lebat juga. Ada saya mau boleh terima, ada yang tidak boleh terima arti saya. Doktor cakap macam ni apa dia cakap, macam dia special, dia cakap. Tenang juga hati saya. Ada satu lagi kemungkinan, dia cakap. Dia lahir tiada lubang hidung. Itulah membuat saya menangis lagi. Tu saya cakap dalam hati saya sendiri, apa yang harus saya buat nanti, cakap sama saya punya laki. Takut dia tidak mau terima kenyataan macam saya yang punya hati ini. Itulah. Bayi yang diberi nama Michelin dan ibunya terpaksa berada di hospital selama 2 bulan. Ketika proses berpindah dari Hospital Bintulu ke Hospital Umum Sarawak di Kuching, barulah Roland berkesempatan melihat Michelin buat kali pertama dan luluh hatinya. Saya terus ambil dari itu dia punya hospital, terus bawa pergi ambulan. Baru saya nampak, oh ini baby orang cakap lah. Saya tengok pun sampai saya menangis. Dalam hati saya, mungkin sudah nasib saya menerima anak sebegini. Walau saya, siapa-siapa pun sebagai bapa macam saya, kalau orang itu tak akan menerima anak seperti ini, mungkin orang itu tiada perasaan. Saya fikir,
dalam hidup kita sebagai manusia. Sedangkan hewan, kucing, anjing pun kita bela. Ini kan manusia. Ramai orang bercakap tentang menghina, caci saya punya anak, tapi saya tetap kuat. Saya tak dengar. Apa orang cakap macam saya pekak saja. Masalah kesihatan utama Micheline ketika itu ialah dilahirkan tanpa lubang hidung selain mukanya yang dipenuhi rambut lebat. Bagi Teresa, dia percaya telah mendapat bayangan awal terhadap kehadiran istimewa permata bongsunya menerusi mimpi. Mimpi itu macam ada orang mandikan saya dekat dulang macam tu. Suruh carikan saya untuk dia macam kain tu. Kami Iban cakap tu. Dah tu saya tidak percaya semua tu. Tak percaya. Biarkanlah mimpi itu. Waktu dia lahir. Baru saya tahu. Yang dalam mimpi saya tu semua benar. Dia juga diberitahu sindrom berbulu atau disebut serigala pernah dialami moyangnya. Dari segi biologi, keadaan ini dinamakan atavism, iaitu kemunculan sifat yang melangkau beberapa generasi. Bagi Roland dan Teresa, sedetik cuma dilanda kesedihan. Kini pemberian luar biasa dari Tuhan ini diterima seadanya. Biarpun membesarkan bayi ini memerlukan kos perubatan yang agak tinggi, mereka reda. Selepas pembedahan membuat lubang hidung berjaya dilaksanakan, Micheline perlu mengikuti rawatan susulan yang masih tiada penghujungnya. Itu cakap, kita buat lubang hidung dia. Dia cakap, ada satu alat masuk dalam lubang hidung dia. Buat dia punya lubang hidung. Dia cakap. Tapi dia cakap, mesti kena cuci. 3 jam sekali dia cakap, cuci. Sebab kan itu ada macam teleh tu tidak mau, apa tu mesti cuci. Takut kena jangkatan kuman tu. Saya tanya doktor, sampai bila suction hidung dia? Doktor, saya cakap, belum tahu lagi, saya cakap. Dia cakap, suction 3 jam sekali. Biar tak kena kuman dalam luka tu. Takut dia kalau terkena kuman tu, dia buat dia demam. Jadi demam. Tadi dia orang teropong dia punya hidung tu. Dua-dua okey. Dia dah bisa menafas macam bibi lain, dia orang cakap tadi. Kebanyakan masa Teresa dihabiskan untuk Micheline, walaupun dia mempunyai 3 lagi cahaya mata yang perlu diuruskan. Manakala suaminya perlu mencari rezeki untuk seisi keluarga. Berat mata memandang, berat lagi bahu memikul. Adakala mengurus rumah tangga lebih memenatkan daripada pekerjaan biasa. Ibu muda berusia 20-an ini tetap tabah mengharunginya. Saya pun kurang rehat kalau siang macam ni. Tidur pun saya nyenyak. Sebab kan saya 3 jam sekali kan session. Tidak ada kurang untuk rehat siang macam ni. Jaga adik dia yang lain. Ada juga dia sama yang satu tu. Pandai dia tolong saya bagi adik dia yang mandi yang lain. Saya tidak terurus yang lain. Sebab saya fokus ni lah. Dan hidung dia kena cuci 3 jam sekali. Malam baru saya rehat. Ada ramai lagi orang tiada tangan, tiada apa-apa. Lebih dari saya, ada saya cakap. Itulah saya belajar terima semua itu.
Tu saya kena kuat. Cuma saya saja yang tahu apa matlamat anak saya nanti. Saya akan mendidik dia sehingga dia membesar setakat mana yang saya mampu. Kasih ibu bawa ke syurga, kasih ayah sepanjang masa. Apabila berkelapangan, Roland anak Jimbai akan meluangkan masa bersama anak-anaknya termasuk Micheline tanpa pilih kasih. Menurut Roland, ada cubaan untuk menghilangkan rambut pada muka dan tubuh bayinya, tetapi belum ada hasil positif. Masa tu satu kali dekat hospital kucing, hospital kucing masa tu. Doktor buang dia bulu. Sudah buang bulu makin lebat lagi. Masa mami dia mau cukur baru beberapa bulan yang lepas. Rasa dia mau pengsan masa dia mau cukur rambut, ini cukur muka dia. Lepas itu saya punya baby demam 1 minggu. Inilah kesudahan dia kalau dia buang bulu. Demam dia, sakit. Itulah saya tidak berani membuat cakap mau buang dia bulu. Sebab risiko ini kita tidak tahu. Kalau berarti saya tak mau anak saya berbulu dan mau membuang bulunya, berarti saya tidak menerima anugerah Tuhan yang dianugerahkan kepada saya. Walau itulah saya cakap tadi, apa-apa pun keadaan anak saya tetap akan terima. Saya tetap sayang dia macam saya sayang anak-anak yang lain. Rentetan itu, kru Majalah 3 telah mendapatkan pandangan pakar kulit Dr. Alina Hasni Muhammad. Menurutnya, kewujudan rambut pada badan Micheline dikategorikan sebagai penyakit jarang jumpa, iaitu Sindrom Congenital Generalized Hypertrichosis (CGH). Hypertrichosis ni bermaknanya banyak bulu. Okey, condition yang banyak bulu. Okey, so hypertrichosis ni dia ada klasifikasi dia. Klasifikasi dia terbahagi kepada depends on is it semua. Kalau semua macam adik ni dia semua generalized. So that's why G tu generalized. And then adakah dia sejak dia berlahir ataupun acquired lepas tu. So untuk adik ni dia memang congenital. Congenital dari lahir. So that's why itulah definition congenital. Kalau nak cakap pasal ni memang itulah dia punya ni. Adalah cara dia. Setakat ini, belum ada rawatan perubatan yang boleh menghilangkan CGH sepenuhnya. Itu memang jenis tak cukup melanin. You guna laser ke, you guna apa ke, is permanently gone. It doesn't go, dia tak sampai level tu lagi. So, kalau let's say adik ni nanti kita kita monitor, kita tengok progress, kita buat boleh, tapi dia kena recurrent lagi. Datang lagi. So dia kena sentiasa datang lah. Tapi kekerapan tu depends juga kepada cycle kulit dia, cycle rambut dia juga. So rambut pun ada skin cycle, rambut pun ada skin cycle, kulit pun ada skin cycle. So depends on dia phase dia tu, ada anagen phase, all that phase sampai ke telogen phase. Itu. Menurut rekod pada 1960-an, seorang wanita bernama Barbara Van Beck dari Jerman antara paling awal dikesan mempunyai CGH. Dia famous jugalah for this condition. Quality of life dia was very good. She was very happy with this. So you kena tengok quality of life itu affected ke tak, macam mana. Saya setengah orang tak kisah pun. Di Bintulu, Roland bekerja di bengkel kereta. Pendapatannya umpama kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Kewangannya semakin sempit apabila perlu berulang-alik ke hospital bagi rawatan susulan kesihatan Micheline. Itu bergantung kepada harian turun saya kerja. Macam saya cuti pun kena potong gaji juga. Kalau sudah bersih pun ada 1.600, 1.300
300 kalau sudah potong majikan, sebab saya ambil cuti kan, macam cuti 1 bulan berapa kali. Itu kena potong itu. Apa boleh buat? Saya cakap, okay, potong-potong lah. Okey, so bayar saya sewa rumah, kereta. Habis sudah makan untuk sikit-sikit jadilah. Untuk ini untuk pembayaran anak saya ben sekolah, 2 orang sekolah, satu orang 120, ini 50. Bagi memberi sedikit kenangan yang tidak pernah dirasai keluarga ini, Majalah 3 telah membawa mereka beriadah di tepi pantai berhampiran rumah sambil menyambut hari lahir kakak Michelin. Biasanya mereka jarang sekali membawa Michelin keluar kerana bimbang mengundang perhatian masyarakat terhadap bayi luar biasa itu. Ada ramai lagi orang tiada tangan, tiada apa-apa. Lebih dari saya, ada saya cakap. Itulah saya belajar terima semua itu. Itu saya kena kuat. Walaupun banyak orang cakap anak saya ini macam anak hantu lah, anak hewan, tapi saya tetap akan terima. Walaupun apa kata orang, saya akan sayang dia macam saya anak-anak yang lain juga. Saya tetap terima kenyataan ini. Saya redha. Walaupun apa orang cakap. Cuma saya saja yang tahu apa matlamat anak saya nanti. Itu saja yang saya perlu buat sekarang ini. Saya akan mendidik dia sehingga dia membesar setakat mana yang saya mampu. Selain perubatan, kempen kesedaran mengenai sindrom congenital generalized hypertrichosis (CGH) juga harus dipergiatkan supaya mereka yang menghidapinya dapat meneruskan kehidupan normal. Memang dari segi perubatan, kita tengokkan dari segi genetik, dari segi rawatan semua tu. Tapi masyarakat sekeliling, diorang pun perlu memainkan peranan juga. Peranan di mana kita bantu untuk kawan-kawan kita, sama-sama kita untuk menerima mereka ni seadanya. So that untuk kelangsungan hidup mereka juga, untuk diorang meneruskan hidup diorang juga. So we play a big role right now as masyarakat, and kita kena support these people. Sejak tersebarnya berita mengenai Michelin anak Roland, ramai yang telah memberi bantuan bagi meringankan beban keluarga ini. Dulu aku saya terima kasih ya ngagai semua bala kaban belayan, suku Juru, orang Kodah Mantau, orang Kodah nulung aku, namile bangsa agama. Aku saya terima kasih ya ngagai kita semua. Laban Kodah meri penyeru ati ngagai aku, lalu nulung mantu aku. Dia tu ngawati gagal muka aku madah ke ati diri ngagai kita. Aku nak oleh malas budi bahasa kita Seminyak Betara aja oleh malas budi bahasa kita, pemanah hati kita ngaw aku. Jadi aku meri saya terima kasih amat ngagai semua bala kita. Ya aku udah nyukung aku, udah ngiri yang ngembiang aku, lebih hagai ngagai bala kerapat aku, ngaw kawu kami sebilik. Ya aku meri saya terima kasih ya. Seperti kata Roland, hanya Tuhan sahaja yang tahu hikmah anugerah ini, tidak pernah mempersoal atau meragui takdir. Setiap yang indah atau sebaliknya adalah kurnia untuk disyukuri bersama. Kalau kita tengok ramai kawan-kawan yang kata anak tak dapat kecap masa pandemik, masa belajar online kan. So tak okey, tak boleh dapat, tak faham. Dan bila masuk sekolah balik, cicir macam-macam, tak boleh ikut. So saya rasa ini bukan satu langkah yang saya rasa saya pilih betul lah untuk bantu mereka.
Kalau kita sebut terapi matematik, mereka ni ingat, oh kelas tuition. Kita bukan kelas tuition. Kita punya konsep kelas ialah one to one. Kita boleh tumpukan masalah anak mereka tu, kita boleh solvekan satu persatu lah. Okey, lepas tu? Semua orang mesti akan pergi isi minyak kan. So dari situ peluang bila orang isi minyak, mesti orang nak singgah. Customer dia biasa nak dia order, dia tak mau tunggu lama-lama. Pendidikan serta perusahaan makanan dan minuman merupakan antara sektor franchise yang terlibat dalam pelaksanaan inisiatif Geran Padanan Program Pembangunan Franchise Mikro dan Franchise Mampu Milik di bawah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP. Manfaat dikendalikan dengan sebaiknya oleh penerima melalui peluang yang diberi sambil amanah dikalas rapi. Cekal mengejar minat, berani memajukan diri. Ini kisah inspirasi si penerima geran franchise. Pendidikan, satu aspek terpenting dalam pembangunan setiap insan. Menerusi pendidikan yang baik di peringkat awal, setiap individu akan berupaya untuk menentukan masa hadapan mereka sendiri. Konsisten dalam mengejar minat untuk mendidik, Hasmizah Majid yang dahulunya pensyarah di beberapa kolej swasta di sekitar Ipoh Perak kini beralih angin kepada institusi pendidikan awal kanak-kanak dan berkonsepkan franchise. Sebenarnya passion mengajar ni sentiasa ada. Okay, saya bukan berhenti daripada mengajar, saya masih lagi mengajar. Tetapi dah beralih ke bidang pendidikan yang berbeza lah, di mana saya menumpukan kepada terapi matematik, which is pengkhususan kepada matematik sahaja, yang membantu klien-klien kami yang mempunyai masalah matematik khasnya. Seperti mana ribuan individu lain yang terkesan dan kehilangan pekerjaan, Hasmizah juga sering bergelut dengan kehidupan pasca pandemik. Namun dia tetap tabah mengharungi setiap cabaran yang tiba kerana yakin bahawa di penghujung setiap terowong pasti akan ada cahaya. Saya mendapat peluang untuk memohon geran padanan daripada pihak KPDN. So geran ini maksud kami boleh memulakan perniagaan walaupun tanpa modal pada mulanya. So saya terus siapkan dokumen dan terus hantar. Pada masa tu memang orang kata kita tak harapkan apa-apa sebab saya rasa geran ni susah nak dapatkan. Kena melalui beberapa saringan dan kriteria-kriteria tertentu kan. So saya rasa susah nak dapat tapi cuba je lah, why not. Tapi bila saya rasa susah tu alhamdulillah rupanya dapat. Melalui inisiatif dan dorongan franchiser, Hasmizah kini menguruskan franchise kendaliannya sendiri iaitu House of Mind Excellence Home yang bertempat di Senawang Negeri Sembilan. Dia yang sebelumnya bekerja sebagai tutor matematik di Home Ipoh memilih untuk membuka cawangan baru di kampung halaman sendiri. Bila saya jalan-jalan, saya tengok kurang sangat pusat pembelajaran. Pusat perkembangan minda, pusat tuition sangat kurang di sini. Pada masa itu saya yakin di Senawang memang memerlukan pusat pembelajaran macam ni. Kalau kita tengok ramai kawan-kawan yang kata anak tak dapat catch up masa pandemik, masa belajar online kan. So tak okey, tak boleh dapat, tak faham. Dan bila masuk sekolah balik, cicir macam-macam, tak boleh ikut. So saya rasa ini bukan satu langkah yang saya rasa saya pilih betul lah untuk bantu mereka. Okay, sedia? Selain minat untuk mengajar, matlamat utama Hasmizah dalam membuka cawangan franchise ini ialah untuk mengembangkan kemahiran mempelajari matematik dengan betul dan bersistem. Ia lebih interaktif dan berfokus terutamanya kepada anak-anak di sekitar Senawang. Kalau kita sebut terapi matematik, mereka ni ingat, oh kelas tuition. So bila kita terangkan kita bukan kelas tuition sebab kita bukan ramai, kita punya konsep kelas ialah one to one in a small group. Maknanya kita boleh tumpukan masalah anak mereka tu, kita boleh solvekan satu persatu lah. Terfokus, lebih berfokus. So jika mereka hantar anak ke sini, so kita boleh cerita dekat parent progresnya. So setiap kali sesi kita akan update dekat parent. So parent akan rasa macam ada attach dengan kita. So dia macam secara tak langsung dia tahu perkembangan anak dia. Setiap daripada anak-anak atau klien yang berdaftar di sini berhadapan dengan masalah tersendiri untuk menguasai matematik. Namun hasil usaha dan keinginan untuk belajar, peningkatan demi peningkatan
mula kelihatan. Anak-anak ini bersekolah di sekolah tahfiz. Mereka belajar subjek akademik, tetapi pemberatan akademik itu tidak seperti di sekolah aliran perdana. Jadi sebagai ibu bapa yang concern kepada sekurang-kurangnya basic kepada akademik mereka, saya mencari-cari kelas yang sesuai dengan mereka. Sebelum ni telah menghantar ke kelas matematik, tuition personal pernah, tuition beramai-ramai pun pernah. Dan di tempat ni saya rasa sangat sesuai untuk anak-anak. Mereka macam enjoy, happy dan looking forward je setiap masa. Selain mengajar kemahiran dan teknik matematik, turut disertakan dalam sesi pembelajaran di sini ialah sesi brain gym atau latihan akal. Permainan berasaskan matematik diperkenalkan selang-seli pembelajaran agar mereka sentiasa berfikir walaupun ketika sedang bermain. So far saya tengok okey sebab di sini dia imbang, dia seimbang. Maksudnya antara penekanan dan penegasan terhadap penguasaan matematik dan juga mahukan anak-anak tu enjoy dengan matematik. Yang mana kita selalu ada stigma matematik ini berat, susah, langsung hilang minat. Sebab bagi saya matematik inilah yang akan membuatkan mereka lebih berfikir. Saya nampak basic operasi tu dia dah boleh mula catch up. Yang penting dia happy. Bila dia happy, pembelajaran tu mudah untuk dia. Jika dahulu ketika bekerja sebagai pensyarah, kekangan masa dan lambakan kerja membuatkan Hasmizah tidak menang tangan untuk menguruskan keluarganya. Tetapi sejak menguruskan perniagaan sendiri, masa yang tersisa untuk anak-anaknya kini lebih teratur. Walaupun terpaksa berjauhan dengan suami yang bekerja di Ipoh, Hasmizah sentiasa redha. Di sini dia menetap bersama dua kakaknya dan menguruskan hal keluarga secara bersama. Keputusan untuk balik ke kampung dianggap pilihan yang tepat. Dia sebelum dia balik tu 2-3 bulan sebelum tu dia memang dah ni lah. Biasa kita dah WhatsApp group kan semua kan. So dia dah beritahu planning macam mana lah. So dia akan berhijrah ke sini, dia akan bawa anak dia ke tukar sekolah ke sini. Dan kebetulan masa tu memang menjaga mak yang sakit. Jadi agaknya mungkin masa tu dia rasa macam dia balik ke sini pun sebab juga. Memang kami seronok lah. Cuma kadang kesiankan dia sebab dia mesti tinggalkan suami dia yang kerja dekat sana. Dia tinggalkan anak yang 2 orang tu. Nak balik sini. So dia kena berkorban lah. Tapi kita sebagai kakak, sebagai adik-beradik, aku sokong dia lah. Memang ada sebab lah adik duduk sini dapat jaga mak dalam 4-5 bulan. Sebelum mak pergi, sebab kami dah hilang mak dah 3 bulan. So dia menjaga mak sampai akhir hayat mak. Dapat menjaga sungguh-sungguh. Sudah menjadi lumrah hidup berkeluarga. Setiap suka dan duka dikongsi bersama. Keperitan hidup yang dirasai 2 tahun lalu, kini semakin hari semakin bertambah baik. Selain masa, peningkatan pendapatan turut dirasai Hasmizah sekeluarga. Masa selepas dia tak ada kerja, banyaklah ujian dia dekat dia kan, di kewangan. Macam-macam lah dia mengadu. Jadi kami ni bantu setakat yang mampu lah bantu kan. Tapi sekarang ni tempat tak ada mengadu apa lagi dah. Dia happy. So sekarang ni apa urusan anak dia baik kewangan ke apa ke, dia dah boleh uruskan sendiri. So alhamdulillah lah. Happy lah untuk dia. Tak ada macam dia boleh menung, fikir ataupun asyik dalam WhatsApp kita saya betul kakak adik-adik semua macam kan mengadu lah. Tak ada lagi dah. So far alhamdulillah. Tak sampai setahun dah nampak sangat dia punya ini kejayaan dia lah. Di franchise home Senawang, Hasmizah dibantu oleh tutor matematik daripada pelbagai bidang dan kerjaya yang berkongsi minat sama untuk mendidik anak muda. Penglibatan tutor bukan sahaja membantu sesi pengajaran, malah turut membuka ruang dan peluang untuk kerjaya mereka dalam industri franchise. Usaha dan impian untuk mengajar lebih ramai lagi mengenai ilmu matematik juga tidak hanya terkekang di sini. Kalau ada rezeki, saya tak akan hanya dengan satu outlet di Senawang sahaja. Sebenarnya bukan ini saja, saya nak teruskan lagi. Saya nak teruskan lagi membuka terapi matematik di tempat yang lain. Jadinya saya boleh membantu anak-anak untuk belajar matematik dengan mudah
dan sekaligus membantu mereka yang memerlukan pekerjaan. Berjaya menempuh cabaran kehidupan kerana minat dan berani mencuba, perkembangan pusat terapi matematik franchise ini semakin memberangsangkan dengan pendaftaran klien seramai 50 orang. Ia menjadi pembakar semangat kepada pengembaraan baharu Hasmizah dalam dunia perniagaan franchise. So sebenarnya ada banyak je peluang kat luar sana. Saya dulu pun macam tu, saya tak tahu. Saya tak tahu ada Geran Padanan ni. Saya tak pernah terfikir ada matching grant, apa dia. Tapi bila kita bergaul dengan kelompok yang betul, dengan circle yang bagus, circle yang betul, so kita akan nampak semua tu. Peluang sangat banyak sebenarnya. Bila kita nak dapat sesuatu ni, kadang-kadang memang akan ada liku, onak duri, itu biasa. Harung je, so nanti dekat hujungnya mesti ada manis. Maknanya kita akan dapat juga apa yang kita nak tu. Bila kita dah lalui kesukaran tu, kita akan dapat apa yang kita nak, insya-Allah. Berusia 40 tahun dan mempunyai pusat mengajar sendiri, ia bagaikan mimpi jadi kenyataan buat Hasmizah. Tidak pernah difikirkan bahawa impian yang diangankan dahulu kini berjaya dicapai. Bila kita makan dekat restoran, ambil masa untuk diorang prepare. Kadang lebih 15 minit kan. Kita perkenalkan menu-menu yang mudah, cepat untuk customer. Sebab customer dia biasa nak dia order, dia tak mau tunggu lama-lama. Selain restoran atau gerai, perusahaan makanan dan minuman franchise juga dijalankan di kios sekitar pusat membeli belah dan stesen minyak. Pelbagai jenis menu ditawarkan termasuk peluang pekerjaan. Akan tetapi, untuk memiliki perniagaan tersebut tanpa mengeluarkan sebarang modal, mungkin kedengaran mustahil. Muhammad Razzi Muhammad, pemuda kelahiran Keluang Johor ini, antara yang bertuah kerana berjaya membuka perniagaannya sendiri. Berani mengambil peluang untuk memajukan diri, Razzi yang dahulunya bekerja di beberapa cawangan Cheese U di Kuala Lumpur, kini telah memiliki cawangan franchise-nya sendiri. Cawangan yang dibuka adalah di Keluang, kembali ke kampung halaman setelah keluar menimba ilmu. Sampai bila kan, so kena grab lah peluang untuk ada bisnes sendiri dan peluang macam mana nak manage perniagaan sendiri. So just take tu sebagai satu permulaan untuk ke satu lagi fasa. Okay, mungkin sebelum ni kita kerja makan gaji je kan, so lepas kena berpindah ke fasa yang seterusnya. Menurut Razzi, antara kunci menjayakan perniagaan franchise daripada sektor makanan ialah pemilihan lokasi yang strategik. Menempatkan cawangannya di sebuah stesen minyak berhampiran jalan utama menuju ke Mersing yang sering menjadi tumpuan ramai, dikira pilihan yang tepat. Macam kita tengok kat pam minyak sekarang pun memang banyak franchise-franchise lain yang buka kios dekat pam minyak kan. Jadi Cheese U pun salah satu franchise yang grab benda tu lah. Semua orang mesti akan pergi isi minyak kan. So dari situ peluang bila orang isi minyak, mesti orang nak singgah. Jadi dia cuba bawa jenama Cheese U tu dekat kios-kios dekat pam minyak lah. Cheese U Express, kendalian Razzi, menawarkan pelbagai variasi menu makanan dan minuman yang mudah dilakukan. Franchise F&B ini sekaligus memahami kehendak pelanggan dengan memenuhi permintaan dan pesanan mereka dalam masa yang singkat beserta rasa yang sedap. Kenapa Cheese U Express ni? Sebab tu Cheese U Express ni dia ada dekat stesen minyak. Nak ketengahkan untuk something yang cepat, mudah. Jadi kalau compare dengan kita bila kita makan dekat restoran, ambil masa untuk diorang prepare. Kadang lebih 15 minit kan. Tapi kalau untuk Cheese U Express ni, kita perkenalkan menu-menu yang mudah, cepat untuk customer. Sebab customer dia biasa nak dia order, dia tak mau tunggu lama-lama. Sebaik berjaya mendapat peluang, pelaksanaan perniagaannya diteruskan tanpa sebarang penangguhan. Mula beroperasi sejak Mei lalu, impak pertukaran daripada bekerja kepada mengurus franchise jelas dirasai. Namun ia berjaya dikendali dengan tenang dan cermat oleh Razzi. Ada beza sebab bila kita kerja makan gaji ni, kita cuma fikir kita pergi kerja,
Kita buat kerja ikut skop kita. Habis kerja balik. Cukup bulan gaji. Tapi bila ada bisnes sendiri ni, semua kita kena fikir. Staff perlu cukup ke tak cukup, stok, belanja, operation, utilities ke apa, semua kita kena fikir. Kita kena tahu lah kalau kita keluarkan banyak tapi permintaan tu sikit, dah waste kan. Rugi ya. Bermula sebagai jenama franchise baharu di tempat baharu, penerimaan konsep dan menu yang ditawarkan adalah subjektif kepada setiap pelanggannya. Ini lumrah dalam setiap perniagaan kerana langit tidak sentiasa cerah, tetapi hakikat rezeki itu luas. Customer tak hari-hari sama kan. Jadi ada hari ramai customer, ada hari kurang customer. Lagi sekarang ni dengan cuaca tak menentu je ni, bagi cabaran lah. Kadang ada hari tu yang macam 2-3 orang aja. Cabarannya daripada situ lah. Operasi perniagaannya bermula pada jam 12.30 hari hingga jam 8 malam setiap hari. Namun waktu tamat operasi adalah bergantung kepada pelanggan dan kesibukan lokasi kerana pada ketika itu adalah waktu puncak mereka keluar mencari makan malam. Pada ketika ini, Razzie masih bujang dan tinggal bersama ibu bapanya. Bersyukur dengan kepulangan untuk menjaga mereka, ibu bapanya langsung tidak menjangka bahawa Razzie akan mempunyai perniagaan sendiri. Kita bimbang juga kadang dia buat kerja sampai lewat malam balik kan. Mula-mula saya macam tak percaya juga. Kita macam tak percayalah kalau dia boleh buat sendiri kan. Selama ni kan dia kerja dengan orang. Sekarang dia dah buat sendiri. Kita macam rasa macam boleh dibanggakan jugalah. Ada anak yang berjaya macam ni kan. Rezeki dia okey lah tu maknanya. Untuk masa depan dia dengan keluarga. Pernah mencuba beberapa bidang sebelum ini, Razzie akhirnya menumpukan sepenuh perhatian kepada bidang makanan. Walau pada mulanya seakan tidak percaya, ibu bapanya tetap berasa bangga dan sentiasa mendoakan yang terbaik untuk anak sulung mereka ini. Dia minat ke bahagian makanan ni, jadi saya pun tak nak halang dia, itu yang dia minat kan. Pakcik doakan dia berjayalah sampai ke puncaknya, kerjaan dia teruslah. Itu adalah harapan ibu bapa, memanglah sentiasa doakan anak mudah-mudahan berjaya. Kita mengharapkan masa depan dia yang lebih cerah lagi lah. Masih baru bertapak di sini, kurang dari 6 bulan, Razzie kini sudah mempunyai pelanggan tetap yang juga merupakan kawan lamanya dari zaman persekolahan. Saya tahu sejak saya jumpa dia, selalu datang makan sini, order kek dengan nasi ayam penyet lah. Memang sedap. Sambal merah, memang sedap. Kek pun okey, air kopi pun okey, sedap. Mengenali perwatakan dan tingkah laku Razzie sejak dulu, nyata tidak mengejutkan rakannya bahawa dia akan terus mengejar minatnya. Tiada lain yang boleh diberikan selain doa dan sokongan agar Razzie terus maju dan berjaya. Saya kenal Razzie ni memang dia seorang yang rajin. Memang daripada sekolah dia memang cita-cita nak buka kedai. Dan saya harap dia sentiasa bekerja dengan penuh semangat, rajin dan semoga dilimpahi rezekilah untuk dia. Biarpun bermula secara kecil-kecilan, impian Razzie sentiasa besar. Inilah langkah permulaan buatnya untuk membina empayar di lautan penuh bergelora dengan perniagaan secara franchise. Ini permulaan saya macam mana handle perniagaan dalam F&B. Saya akan belajar lagi macam mana nak manage bisnes ni dengan senior-senior lain kan. Saya harap macam sekarang kios akan datang, saya ada sendiri punya restoran dan ada 2-3 cawangan lain. Buat Razzie, apa yang penting adalah untuk sentiasa positif. Liku, onak dan duri dalam apa jua bidang yang ingin diceburi adalah lumrah kehidupan. Usaha dan doa adalah kunci bagi memiliki kejayaan dan kehidupan yang lebih baik.
Setiap apa yang kita nak buat, kita kena lalui macam-macam liku kan. Sesuatu yang kita nak lakukan untuk sampai ke satu tahap yang berjaya tu, mesti akan lalu kegagalan dulu. Jadi jangan takut untuk cuba. Kalau ada peluang, ambil. Sebab peluang takkan datang selalu. Dapat tak dapat tu kemudian. Yang penting kita try. Selalu fikir positif lah. Jangan belum apa-apa kita dah fikir takut tak dapat lah, nanti susah lah, apa benda tak ada. Jadi macam kita fikir mesti dapat. Bermula dari bawah, langkah demi langkah diatur cermat meniti tangga kejayaan. Inspirasi dan rujukan adalah subjektif kepada setiap individu. Mungkin usaha Razzie merupakan salah satu daripadanya. Jika berusaha, pasti akan berjaya. Andai bersungguh, pasti akan ada jalannya. Pelbagai inisiatif dijalankan pihak kerajaan dalam membantu rakyat. Geran padanan di bawah program pembangunan franchise mikro dan franchise mampu milik yang dilancarkan KPDN HEP bertujuan membantu khususnya golongan B40 dan M40 untuk mencuburi bidang perniagaan franchise. Ia ternyata berhasil dan memberi impak kepada kehidupan kedua insan ini.